Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kalau kitab baru ni kita di muka surat 15. Kata musannif, walam takun. Ada kitab saya bertanda situ, lama tinggal ni. Ha? Betul saya? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Jadi kalau kitab baru ni dengan ada nombor ni, dia baris syair 63 muka surat 15. Kalau kitab lama tu lamalah. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal zaka fadlullah yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anish shiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah dzil fadli. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Taala. Syukur kita pertama sekali lima hidup masih Allah Ta'ala kurnia dan anugerah beri ke kita. Syukur juga kita dah dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Dengan itu dapat kita dengar, dapat kita belajar, dapat kita faham, dapat kita membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Dengan itu jadilah kita orang yang beriman. Syukur banyak-banyak kita orang Ta'ala hidupkan dalam keadaan Islam dan dengan membenarkan di hati apa ajaran baginda Nabi SAW yang kita tak bangkang satu apa pun, itulah dikatakan iman. Syukur banyak-banyak orang Ta'ala jadikan kita gitu, dijadikan kita pula boleh lembut hati, begitu mudah ikut, patuh, taat pada perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Diberi pula kesihatan, kelapangan masa. Banyaknya nikmat diberi ke kita. Syukur banyak-banyak nikmat itu. Dijadikan pula kita ada keupayaan dan kekuatan walaupun hujan lebat tadi boleh datang ke masjid, ke surau, khususnya masjid ni untuk solat maghrib berjemaah, dan beri pula kelapangan masa untuk berada dalam masjid untuk dengar pula kita nak sambung bacaan daripada kitab Matan Johara ni, insya-Allah. Kita dalam masjid main niat iktikaf sama-sama. Saja aku niat iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kata musannif, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Dasar kita nak bicara hadis sekalian masih bercerita tentang dalam bab kenabian. Yang ni dia sebut satu kaedah yang sangat besar dalam masalah kenabian ni. Tengok terjemah dia dulu, dia kata, dan tidaklah ada jadi nabi itu didapati dengan usaha. Okay. Jadi dia sebut masalah nabi. Pertama dia sebut tentang kaedah ahli sunnah wal jamaah yang kita wajib i'tiqad bab jadi nabi ni dia tak boleh dapat dengan usaha. Tak boleh. Tak ada siapa yang boleh usahakan diri dia jadi nabi. Hatta nabi yang dah jadi nabi pun, dia jadi nabi bukan dia yang usaha jadi nabi, ataupun dengan bahasa macam ni sikit, dia gedik-gedik nak jadi nabi. Tak? Bahkan tu disebut ke depan tu, macam mana pun dia masih lagi nak sebut tentang prinsip Nabi ni bukan masalahnya dengan dia bukan didapat dengan usaha, sekalipun jikalau meningkat ia seseorang hamba, seorang manusia, dia meningkatkan diri dia pada berbuat kebajikan. Dia buat kebajikan pun setinggi-tinggi darajat, setinggi-tinggi pangkat kebajikan. Quran satu hari sampai 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Handai tu. Sembahyang sunat ni, kalau fardu sunat jemaah tu satu hal lah. Tak ada masa lapang dia, melainkan yang 30 juzuk dia baca siang malam tu semua dalam keadaan sembahyang. Duit ni tak ada duit yang disimpan dalam poket, ada je sedekah.
Taat gila macam tu kan. Boleh jadi Nabi? Tak. Mengaku jadi Nabi je kalau zaman lah ni lah murtad. Pasal apa? Dah ditutup kenabian ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tah tutup tu satu hal, macam mana pun kita kena faham bahawasanya Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi dan Rasul dia dulu adalah bukan dengan kalau nisbah pandang pada sudut pentaklifan yang makhluk itu, manusia itu ataupun Nabi Rasul itu, dia yang usahakan diri dia untuk jadi Nabi. Bahkan mereka pun tak tahu bahawasanya mereka akan dilantik jadi Nabi. Rasulullah dia kan tahu dia akan jadi Nabi Rasul, tak tahu kan. Melainkan setelah Jibril datang baru dia tahu. Kalau ada rasul-rasul yang tertentu yang sejak pada kecil lagi dah dia bagi tahu dia akan jadi Nabi, tu yang special case lah. Macam Nabi Isa, dia lahir-lahir je, antara kelebihan dia, mukjizat dia, dia boleh yukalimul nasafil mahdi wa kahla, dia boleh bercakap, boleh bersembah dengan manusia dalam keadaan berada dalam buaian. Dia boleh bercakap. Dan antara sebut dalam surah Maryam dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ja'alani nabiyya wa ja'alani barram biwalidayhi walam akun jabbaran asiyya. Itu cerita dalam Quran negeri yang dia boleh bercakap masa dalam buaian lagi. Ibu dia waktu masuk ke Baitul Maqdis, ibu dia diperintahkan supaya mendiamkan diri, dan Nabi Isa lah akan menjawab bagi pihak ibunya. Dan dalam masa dia masih dalam dukungan ibu dia tu, dia dah bagi tahu dah. Dia kata dia wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah. Dia bagi tahu dah, aku ni akan dijadikan nabi oleh Allah Taala. Yang tu yang istimewa yang telah dikhabarkan pada dia. Macam mana pun asal nak sebut tadi, yang siapa yang telah Allah Ta'ala maklumkan daripada kecil lagi dia akan jadi Nabi, yang itu satu hal. Macam mana pun ada, kalau saya sebut khusus tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun dia tak tahu dia akan jadi Nabi. Kalau kita lihat sejarah sikit tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dia bawa dagangan bapa menakannya, pak saudara dia kan, dan bawa dagangan pak menakan dia, masa tu pun dia masih kecil lagi, masih istilahnya belum peringkat belasan tahun lagi, masih kanak-kanak lagi, pergi ke Syam pada musim panas tu, buat ke Syria. Ahli-ahli kitab yang tengok keadaan dia tu, ahli kitab yang kenal ini adalah sifat orang bakal jadi Nabi. Sampai dia pergi jumpa pak menakan dia, kata dia, kau jagalah budak ni baik-baik. Pasal apa? Pasal orang ni nanti dia akan dihalau oleh kaum dia daripada kampung dia. Bagi tahu siap dah. Jadi dia pun tak tahu dia akan jadi Nabi, sehingga ada beberapa istimewa yang ada pada dia. Awan duk lindungi dalam masa perjalanan, dia bukan tahu suasana tu, dia tak perasan dengan diri dia. Yang perasan tu orang yang memang datang, misalnya ahli kitab. Kalau sebut ke Rasulullah tu, ahli kitab yang sebelum itu ada kitab Injil, ada pengetahuan yang datang daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang memaklumkan bahawasanya akan datang Nabi min ba'di semua Ahmad, nama dia Ahmad, gini-gini, sifat dia macam ni. Yang Quran sebut mereka mengenali baginda Nabi SAW kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Pasal begitu detail sebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tentang Nabi akhir zaman ini. Nak kata apa? Orang boleh kenal dia, tapi dia pun tak tahu dia akan jadi Nabi. Pasal bukan bab kejadian jadi Nabi ni dia dengan diusahakan. Tidak. Baik. Jadi jelas rasanya dan disebab kaedah bab akidah dalam bab kenabian ini, jadi siapa boleh usahakan diri dia untuk jadi Nabi. Baik, kalau tak boleh diusahakan, sebenarnya bab kenabian ini macam mana? Bal zaka fadlullahi yu'tihi liman. Tetapi kata dia, sebenarnya bahkan yang demikian itu jadi Nabi ini, dia adalah fadlullah, limpahan kurnia Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Istilah bahasa lain yang sedap, lebih rasanya menyusuk di jiwa bahasa itu, dia ialah limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri. Allah Ta'ala yang nak lantik siapa yang dia nak lantik jadi Nabi Rasul. Di atas kata dia nak lantik siapa yang dia nak lantik,
semestinya dia tidak akan tersalah lantik. Tu mesti faham juga tu. Pasal Allah dia alamul ghuyub, dia mengetahui perkara ghaib, benda yang telah berlaku, sedang dan akan berlaku. Bahkan dialah yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak akan ada sesuatu apa yang berlaku melainkan apa yang Allah Taala kendaki, dan bila dia kendaki, bila dia hendak jadikan satu benda tu jadi punya. Nisbah dia nak jadi memang gitu, tapi nisbah apa kita bicara bab Rasul ini, memang siapa yang dia nak jadikan Rasul, dia boleh lantik siapa saja, tapi dia yang bijaksana dan amat pakar, yang amat mengetahui perkara ghaib, dan tidak akan ada apa-apa kesilapan nisbah pentadbiran yang dia buat. Semestinya Nabi Rasul yang itu pilihan dia, selected daripada dia, mesti dia aturkan keadaan Nabi dan Rasul dengan aturan yang sangat hebat, yang kalau Nabi dan Rasul tu dilantik jadi Nabi dan Rasul, tidak ada orang akan mempertikaikan kerasulan mereka. Kalau yang pertikai itu semua degil, kepala batu, kerah kepala. Itu je. Satu, bila dah ternyata yang baik ialah baik, yang buruk ialah buruk, tu yang ada umat dulu yang bila engkarkan Nabi Rasul, ada orang Ta'ala terbalikkan bumi, ada orang Ta'ala telan dengan dia dengan bumi, ada yang datangkan dengan perkikan malaikat, ada datang dengan angin 7 hari 8 malam, sab'a layalin, silap, 8 malam 7 hari, sab'a layalin wa samaniyata ayyam, 8 hari ya, 7 malam 8 hari, ribut taupan kan, puting beliung 7 malam 8 hari, mampu habis. Allah Ta'ala ceritakan tentang umat-umat dulu yang engkar ni, pasal bila dah jelas mana hak dan batil, tapi kerah kepala, tu yang terbalik bumi macam kaum Lut. Ada yang minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna, macam Firaun dan kaum dia tenggelam laut, mampu kan. Nak sebut apa ni? Siapa yang degil, yang tak mau ikut, yang sedangkan yang hak itu dah ternyata, memang Allah Ta'ala balas. Macam mana pun nak sebut, ialah Nabi Rasul yang Allah Ta'ala lantik, semestinya Allah Ta'ala lantik ialah orang yang memang ada kelayakan, kriteria dan credibility sebagai Nabi Rasul. Dia tak akan silap. Quran ada sebut dengan firman-Nya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui di mana, bila, siapa yang dia nak letakkan kerasulan itu kepada orang tersebut. Semestinya dia akan istilah letak tu dengan tak silap, pastinya. Dan mesti dia akan letakkan ciri dan kriteria yang begitu hebat, yang tidak akan ada, macam mana dah belajar bab Rasulullah itu, yang ciri ataupun sifat pada Nabi Rasul ini yang menggagalkan visi dan misi mereka sebagai Rasul. Istilah gagal tu maksudnya apa yang ada pada dia, karakter dia, keturunan dia, yang tu tidak akan dijadikan alasan, tak akan boleh dijadikan alasan oleh kaum dia, umat dia untuk menolak dakwaan ataupun dakwaan jadi Rasul. Begitu juga dakwah untuk taat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tutup semua pintu itu dengan memelihara. Dengan kita bicara dulu bab maksum, mereka ini adalah orang yang sidik, mereka adalah tabligh, amanah, orang yang sangat cerdik, semua ciri kecerdikan, kebijaksanaan, genius, apa lagi menyampai dari sisi sudut kebijaksanaan, cara menyampai, sifat akhlak peribadi, tak ada siapa yang boleh nafikan perkara itu. Satu, dia limpah kurnia. Satu, tak ada Nabi dan Rasul yang istilahnya kurang dari sisi sudut kejadian fizikal. Begitu juga takkan ada yang kurang dari sisi sudut mental, takkan ada. Kita dah belajar kalau ikut prinsip itu dalam bab Rasul. Cuma saja sebut sekali lagi pengukuhan untuk menunjukkan bahawasanya nisbah dia lantik siapa jadi Rasul itu adalah limpah kurnia dia, itu satu hal. Dan bila limpah kurnia dia, semestinya dia tidak akan tersilap lantiknya, pasal itu datang daripada dia. Apatah lagi kalau ada orang yang silap i'tiqad, dia kata Allah Ta'ala tersilap hantar wahyu. Tu gila i'tiqad itu. Ataupun Jibril salah parking. Ni semua dakwaan gila. Zaman lah ni ada akidah-akidah sivil yang sampai macam ni lah. Pening kita tengok. Hati-hatilah tuan-tuan, dengarlah elok-elok, nilailah dengan seadilnya dan samanya, setepatnya macam mana yang diajar dengan kaedah-kaedah syarak yang kita duk belajar format dia ni. Baik. Jadi dia ialah limpah kurnia Allah Ta'ala, ya Allah lah mengurniakan dia
akan kerasulan ini, dan dia nak kurnia bagi siapa-siapa. Memang ayat mutlaknya kalau nisbah Allah Ta'ala, dia akan beri pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kendaki. Cuma kalau sikit dengan persoalan ini, tuan jawab tengok, dia bagi tak agak-agak kat orang bodoh? Dia bagi tak agak-agak keturunan zina? Dia bagi tak agak-agak orang yang cacat, yang buta, yang sopak, yang orang tengok awal-awal boleh lari je? Dia bagi tak pada orang yang akhlak buruk? Ada? Takkan punya. Walaupun dia boleh bagi pada sesiapa, tapi dia kata dia sangat pakar dalam pentadbiran, dia takkan silap dalam bab pentadbiran dia. Tu yang kita wajib berpegang. Setiap Nabi dan Rasul dia so perfect yang tidak akan ada lorong ataupun jalan orang nak mempertikaikan apa-apa yang ada pada fizikal mereka. Begitu juga apa yang ada pada hal yang ada pada mereka itu, bab keturunan, bab apa saja, bab percakapan, bab kesihatan, bau badan dan sebagainya. Ada bab yang kita dah sentuh dulu, yang tu yang nanti istilahnya menggagalkan visi dan misi Rasul. Ada. Semua Nabi Rasul handsome. Ada, pasal Allah Ta'ala memang diberi pada siapa yang sepatutnya diberi jadi Nabi Rasul. Baik. Kemudian disebut maha suci lah Allah Ta'ala yang mengurniai akan segala nikmat. Jadi dia sebut maha suci itu Jalallahu wahibul minan. Allah Ta'ala dia lah Tuhan maha agung, maksudnya suci, takkan ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Nisbah dia nak melantik Nabi Rasul dia yang diistilahkan Allah tersilap lantik, ataupun Allah barulah dia bila dah buat makhluk, dia pun tercari-cari siapa gambarnya yang dilantik jadi Rasul ni. Subhanallah. Itu istilahnya dia tak tahu nak bagi nikmat Nabi Rasul tu siapa, baru tercari-cari. No, dia dah tentu azali lagi siapa jadi Nabi Rasul. Bahkan kalau nisbah kejadian, khususnya kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diciptakan alam ni, memang dia dah tentukan bahawasanya akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang dia nak jadikan ini penutup segala Nabi dan Rasul yang dia nak utus ke atas muka bumi, yang pada masa tu langit bumi pun tak jadi lagi. Mesti dia dah buat decision macam tu. Dan macam mana keturunan yang nak dilahirkan daripada Nabi Adam nak akan bertemu dengan Nabi akhir zaman ini, walaupun nisbah Allah Ta'ala lahirkan dia di hujung, tapi nisbah kewujudan dia Allah Ta'ala tidak akan jadikan langit bumi ini melainkan di atas kemuliaan yang Allah Ta'ala nak beri pada dia. Surely punya. Pasal kita wajib itikad Allah Ta'ala, dia mengetahui benda yang akan datang, mesti punya. Ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mesti mengetahui apa yang benda yang aidihim, apa yang di hadapan kita, benda yang mustaqbal yang akan datang. Dan wa ma khalfahum, apa yang di belakang kita, maksudnya benda yang telah lalu, yang past tense, yang past, apa yang telah lalu, mesti dalam pengetahuan dia. Baik, jadi bab kerasulan tu itu jelas rasanya tentang kata dia tidak boleh diusahakan. Satu, kalau zaman lah ni ada orang kata manusia ni teruk dah, aku nak usaha tengok amal kuat-kuat, puasa hari-hari, lepas tu sedekah hari-hari, baca Quran, hafal Quran, untuk aku nak jadi Nabi, nak bimbing umat Melayu ke jalan yang benar. Okay? Dia yang mula-mula sesat sekali. Dia mula-mula sesat. Yang kata nak bimbing ke jalan benar, dia yang mula-mula sesat sekali. Dan sesat itu sesat murtad, bukan sesat disebab maksiat, berdosa, buat derhaka pada orang. Tak ada, kafir tu, wajib syahadah lain. Apa engkau punya i'tiqad? Okey, bab tu jelas rasanya bab Rasul. Baik, kalau kita faham bab Rasul ni tak boleh diusahakan, begitu juga bab Nabi, dia tak boleh diusahakan. Bab yang lain, nak jadi pemimpin, itu boleh usaha. Nak jadi saintis, nak jadi ustaz, nak jadi hafiz, nak jadi Bilal, nak jadi apa lagi? Nak jadi tok imam, nak jadi apa? Suami, nak jadi isteri, nak isteri satu, nak isteri dua, nak isteri tiga, boleh usahakan. Itu isap to you lah, whether you berani tak berani. Anda berani? Tuan-tuan gelak tu okey lah tu. Jadi sendiri jawab lah. Kalau kata jadi Bilal, ada berani nak jadi Bilal? Kalau nak jadi imam, boleh isi borang. Kalau temu duga boleh jawab. Baca Quran okey. Lulus tak lulus? Ada orang bertikai tak bertikai, kau punya ilmu? Kalau ambil tauliah, lulus tak lulus? Bab tauhid, bab fiqh? Tak ada. Boleh usaha tak? Boleh lah, tuan-tuan usaha tak usaha ya? Tuan-tuan sekarang ada PhD, boleh usaha untuk PhD? Cuma siap duit je lah. Sebelum PhD buat ijazah dulu, master dulu,
Berapa sem tu? 1 sem kalau 5,000. Kalau setahun dia buat 3 sem, 4 bulan, bayar. Nak bertunggu PhD, siap PT pool tu. Sajalah buat bahasa-bahasa itu, tuan-tuan. Nak buat PhD mau hutang 100,000. PhD memang kau dapat, tapi hutang 100,000 pening kau nak bayar. Mau kontrak sana sini pula. Macam mana pun boleh diusahakan. Boleh, hisap tu yo. Pasal dia boleh usaha. Kan payah nak jadi Al-Hafiz. Walaupun dah umur 60, 70 boleh jadi Al-Hafiz. Hisap tu yo. Tapi kalau malas you tak buat usaha, apa pun tak dapat. Kuluhu tak ingat. Nak sebut apa? Pasal bab tu boleh usaha. Disebab usaha memang bab tu istilahnya terbuka. Tuan-tuan nak jadi macam Imam Syafi'i, nak jadi Imam Hanbali, disebab keterbukaan tu memang ada. Cuma kalau tuan-tuan nak jadi macam Imam Syafi'i agak-agak mampu tak? Nampak tak? Imam Syafi'i tuan-tuan tahu amalan dia macam mana? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, imam 4 mazhab ni memang amalan dia apa tuan-tuan tahu? Saya sebut tadi apa dia? Setiap sehari 24 jam, in 24 hours dia akan khatam Quran 30 juzuk sekali tu. Kalau Imam Syafi'i dia baca 30 juzuk ni dalam bulan Ramadan, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Kita kalau baca begitu tak buat apa dah, tuan-tuan, menghadap Quran jelah semua hidup. Tapi bayangkan dia punya level dan keupayaan dia, yang dia dah umur 7 tahun dah hafal Quran. Kita 70 tahun pun Quran tak khatam-khatam lagi. Jadi nak tengok level kita, jangan kata level jadi Nabi, level jadi Imam Syafi'i pun tak boleh. Jangan kata level lagi Syafi'i nak baca kitab Jawi pun tak hege-hege. Padahal bukan payah mana nak baca Jawi. Nak baca Quran dah ada baris pula tu, itu pun tak boleh. Macam mana nak ambil faham lagi tak boleh, lagi susah. Dari segi keterbukaan memang ada, buka. Tapi siapa yang akan ada kemampuan? Satu masih lagi kalau sebut bab kemampuan itu, dari segi usaha dia boleh diusahakan. Tuan-tuan nak jadi Al-Hafiz, nak jadi mujtahid, jadi mujadid, apa tuan-tuan nak jadi dalam bab-bab pangkat, sebut dalam pangkat agama tu. Hatta kalau tuan-tuan nak jadi wali sekalipun. Cuma bukan wali nikah lah Wali nikah pun kaedahnya tuan-tuan kahwin dapat anak perempuan, jadilah wali nikah. Sikitlah bab tu. Kalau nak jadi wali, maksudnya yang taraf wali, orang yang takwa, iman, akidah yang betul, takwa pada Allah Ta'ala, dan dia sampai tahap tuan-tuan takwa ni benda yang harus pun, walaupun asalnya dari segi hukum tak salah untuk tuan-tuan ambil, tapi tuan-tuan tak akan ambil melainkan kerana untuk takwa pada Allah Ta'ala. Makan minum pun tak akan makan melainkan kerana takwa pada Allah Ta'ala, walaupun harus makan. Misalnya ada nasi putih, ada nasi biryani, tuan-tuan tak makan nasi biryani, tuan-tuan makan nasi takut tu. Takut tu maksudnya bukan nasi biryani lah maksudnya. Makan pun tuan-tuan boleh makan 2 pinggan, tapi makan apa? 3 mulut je. Pasal apa? Alah, ini berpadan untuk aku, ini je kalori yang aku perlukan hari ni. Tuan-tuan boleh ke? Tuan-tuan ikut tertib, betul peraturan, you akan jadi wali. Tapi duduk tempat betul ya. Kalau duduk ulang masjid Cina hari-hari Jumaat boleh jadi wali ya? Tak jadi. Jadi itu apa pun tak jadi. Nak jadi Bilal tak ada, nak ganti Bilal tak boleh. Kalau ganti pun boleh azan macam ni. Blok. Suruh tobat pergi ngaji lain lah. Jadi Bilal, boh pergi gitu, jadi imam. Fatihah pun orang bertikai, takbiratul ihram pun orang bertikai. Ada orang takbiratul ihram macam ni, Allahu Akbar. Mampu kafir tu kalau tuan-tuan tahu makna tu, tuan-tuan sebut tu kafir tu. Apa kesalahan dia? Apa saya sebut ni? Boleh detail tak? Bar tu panjang. Mana ni panjang? Allahu Akbar. Kafir tu. Pasal Allahu Akbar tu maksudnya Allah ialah gendang besar. Nak mampu sebut itu. Allah bukan gendang. Allahu Akbar. Itu yang sepatutnya. Kalau macam ni, Allahu Akbar. Bar. Okey tak? Salah juga tu. Pasal apa? Ra tu kena baca tebal. Dia kena baca tafkhim. Pasal sebelum ra tu bagi fathah. Setiap baca ra yang fathah atau dhammah, hendaklah ra tu ditafkhim kan. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Mulut saya baca itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh. Mana bodoh
Ra tu dibaca nipis, sepatutnya tebal. Saya buat ajar tajwid dah, baru sentuh tajwid gitu. Belum pak dengung panjang pendek lagi baca kalang kabut tu suku. Tu jangan kata apa? Boleh jadi. Kau duduk tempat betul-betul, ikut latihan yang betul. Macam mana kalau tuan-tuan nak jadi saintis, pergi sekolah yang boleh jadi saintis lah. Pergi belajar tempat betul. Tuan-tuan nak jadi ahli ulama, tutup guru, mesti pergi duduk tempat betul. Baca buku tak jadi ahli ulama, tak jadi. Hafal buku pun tak jadi ahli ulama, dia mesti proses belajar. Belajar mesti berguru, belajar mesti talaki. 2-3 tahun cukup lah. PhD pun belajar yang sat-sat dia, bersyarah pun berat gitu ya pun. Tu pun 5-6 tahun nak sampai daripada ijazah pergi PhD. Setiap 7 tahun ada kantoi pula, buat kerja lain pula, menyambil pula mau 10 tahun. Agak-agak nak jadi tok guru, nak jadi ahli ulama, nak jadi Imam Syafi'i tu cukup 3 hari, 4 hari. Botui ya. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Ada benda yang memang ayatnya asal kita bicara bab kerasulan ni, bab rasul tak boleh diusahakan. Lain pada bab rasul boleh usaha, tapi kau nak usaha kau mesti lalu di lorong yang betul. Selalu kalau takat hafal Quran, tak pernah mengaji apa dia bahasa Arab pun tak tahu, ataupun tahu bahasa Arab takat sembang je, tiba-tiba nak tafsir Quran, hentian. Sesat aja. Pasal apa? Apa kelayakan kau nak tafsir Quran? Ada berapa ilmu yang mesti tahu? Kalau baca kitab Jawi macam kita nak baca Mantelak hari ni, baca kitab Jawi pun tak boleh, nak faham lagi jauh. Jawi baru, bahasa Melayu tu, bahasa ibunda. Baca kitab Jawi pun tak faham. Macam mana kau nak faham baca Arab yang bukan bahasa kau? Dah berapa tahun kau ngaji Arab untuk kau nak faham Arab? Bahasa Melayu bagi peribahasa pun tak faham peribahasa Melayu. Macam mana kau nak faham Arab? Saya nak sebut apa? Nak sebut kelayakan. Sepasal zaman kita lah ni, kalau akhir zaman kita ni saja nak sebut bab tang usaha tu lah kan. Tambah dia ustaz-ustaz yang canggih-canggih ni banyak sangat. Saya kata canggih tu nampak label macam canggih, tapi sebenarnya Allah letih dengar. Ngajar tak mau pakai kitab, tak main lah kitab-kitab. Macam mana? Buka Quran terus ni. Tuan-tuan buka Quran, muka surat contoh lah kan, 158 ayat 69 surah Al-Anfal juzuk yang ke-10. Kita belajar tafsir ayat tu hari ni. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Nak baca terjemah tu pun nanti tuan tengok terjemah. Maka makanlah kamu daripada apa yang kamu dapat harta ghaimah. Makanlah harta itu atas jalan halal dan baik. Wattaqullah, takwalah kamu pada Allah Taala, innallaha ghafurur rahim. Nak baca tu pun ambil terjemah ayat tu hurai. Ganti kan nanti dulu. Kau ingat ayat Quran ni kau nak tafsir ikut kepala otak kau. Mana boleh dengan Arab apa pun tak reti, alat apa pun tak reti, nak proses tiba-tiba baca Quran tafsir itu. Ganti kan apa, dengan siapa kau belajar tafsir? Dengan ulama mana kau ambil tafsir? Tafsir ni nasih, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mufassal, mujmal, apa macam-macam nama, muhkam, mutasyabihat, kau kenal ke? Nak faham hak tu mesti basicnya Arab. Nahwu, kitab nahwu apa pernah belajar? Berapa tahun ngaji nahwu? Kalau bagi kitab gondol boleh berbaris tak? Kalau Quran yang dah berbaris ni pun cuba i'rab tengok, baca i'rab. Boleh tak? Fa'ilu marfu'un wa alamatu rafi dhammatud dhahiratu fil akhir yang muqaddarun apa kerti ya? Tu pun tak lepas. Macam mana kau nak tafsir Quran? Baca zaman lah ni tuan, banyak ustaz-ustaz instant macam ni. Jaga hati-hatilah sikit saja nak sebut gitu. Pasal saya nak sebut ialah kelayakan. Yang kata bab Nabi Rasul dia memang tak boleh usaha. Ada pun nak jadi selain daripada Nabi Rasul, dia boleh diusahakan, cuma bagi betul rukun dan syaratnya lah. Sedikit nasihat ulama, dia kata macam ni. Dia kata tarjun najah tawalam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Satu prinsip tentang usaha yang kita mesti jaga prinsip itu. Dia kata tarjun najah tawalam tasluk masalikaha. Engkau duk mengharapkan kejayaan tapi engkau tak melalui jalan dia. Kau tak ikut dia punya rule, tak ikut lorong dia. Kalau nisbah belajar, engkau nak jadi ahli ulama tapi tak pergi tempat yang boleh melahirkan ahli ulama.
Engkau nak jadi ahli hafiz tapi kau tak bagi tempat untuk jadi ahli hafiz. Pergi ahli hafiz pun dia tengok guru juga. Guru yang tak pakar, guru pun tak ingat Quran, ahli hafiz pun tak ingat Quran. Walaupun kau habis, kau boleh habis Quran hafal tapi kau tak ingat dalam kepala. Pasal apa? Pasal jalan tak betul. Cara belajar, cara latihan yang tak mantap, engkau tak mantap. Dengar saya sebut.